Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Rinciannya dalam segmen Esensi. Usaha dan tindakan membawa keluar rakyat Malaysia dari kawasan pertempuran di Khartoum telah dilakukan oleh Wisma Putra dan lain-lain agensi di Pusat Operasi Ops Sudan. Bagaimanapun, keberadaan mereka ketika ini belum boleh dikongsikan atas faktor keselamatan selepas proses kini memasuki fasa kritikal susulan kedua pihak bersengketa tidak menghormati genjatan senjata. Jangkitan COVID-19 dalam negara masih terkawal dengan 12 kes subvarian Arcturus bergejala ringan dilaporkan hari ini. Ia melibatkan 6 kes di Kesan di Sarawak, 4 di Selangor dan 2 di Kuala Lumpur. Keseluruhan kes juga mencatat penurunan kepada 4,187 berbanding 5,149 kes sebelum ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang berusaha melaksanakan penyelesaian berkesan berhubung isu lambakan sayur di tanah tinggi lodging. Antaranya melakukan penyelarasan bagi menyeimbangkan bekalan sayuran tempatan dan import. Malah, Fama turut berperanan memberi khidmat nasihat bagi memastikan bekalan stabil dan memanfaatkan pekebun tempatan. Idea siapa dan pihak mana pencetus konsep rahmah tidak harus dijadikan polemik. Paling utama, inisiatif diperkenal kerajaan perpaduan itu bertujuan memberi faedah kepada rakyat khususnya ketika isu peningkatan kos sara hidup. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan selagi rakyat menerima manfaat, konsep tersebut tidak sepatutnya jadi pertikaian dan dipolitikkan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah di Istana Abdul Aziz Kuantan. Majlis turut dihadiri barisan pentadbiran Pahang diketuai Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail serta Ketua Jabatan dan Agensi Negeri. Al-Sultan Abdullah turut berkenan menyantuni rakyat jelata termasuk 64 penghuni rumah kanak-kanak Sultanah Haja Kalthum dan rumah kanak-kanak Tengku Ampuan Fatimah. Penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah Sabtu ini disambut baik pelbagai pihak. Pemimpin negeri berkenaan menyifatkan usaha itu bagi memberi peluang rakyat setiap negeri meraihkan Aidilfitri bersama Perdana Menteri. Kedah menjadi lokasi pertama penganjuran rumah terbuka berkenaan di Hotel Raya. 1,381 kes kemalangan direkodkan menerusi Ops Selamat 20 pada hari keempat pelaksanaannya. Ia mencatatkan peningkatan berbanding hari sebelumnya. Ini melibatkan 2,072 kenderaan pelbagai jenis dengan 73.7% daripadanya kereta. Di Perak, 586 kes kemalangan dicatat pada hari kelima Ops Selamat 20. Ia melibatkan 3 kemalangan dan 5 kematian. Jumlah itu berkurangan 6% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Aliran trafik dilaporkan tinggi dan perlahan di lebuh raya utama setakat petang tadi dan ia melibatkan aliran trafik di beberapa kawasan hentian dan R&R ke arah selatan dan utara. Situasi sama juga dilapor di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dari Persimpangan Karak ke Tol Bentong hingga ke Lentang dan Bukit Tinggi ke Genting Sempah. Baik, bagi mendapatkan perkembangan terkini aliran trafik arah Pantai Timur, kita bersama Sazwani Samsu langsung dari Plaza Tol Gombak. Teruskan, Wani dengan laporannya. Baik dia, untuk makluman cuaca di sini agak kurang menyebelahi kami dan untuk makluman juga cuaca mulai hujan lebat sejak 6 petang tadi namun saat ini sudah pun beransur-ansur reda. Bagaimanapun ini sebenarnya sedikit menjejaskan pergerakan trafik di Plaza Tol Gombak ini dan untuk makluman juga, meskipun trafik di sini agak bergerak sedikit perlahan namun ia masih lagi lancar di kedua-dua hala dan terdapat peningkatan di kedua-dua laluan khususnya di laluan menghala ke ibu kota memandangkan ramai yang sudah pun memulai perjalanan untuk pulang ke kota Kuala Lumpur selepas merayakan sambutan Aidilfitri dan hari ini juga ramai yang memanfaatkan inisiatif tol percuma yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan untuk makluman semua peningkatan ini dilaporkan bermula sejak 3 petang tadi dan
khususnya di laluan persimpangan Karak ke Tol Bentong hingga ke Lentang dan juga Bukit Tinggi ke Genting Sempah. Dan terdapat juga beberapa kesesakan dilaporkan di beberapa lokasi. Dan untuk makluman dia dan juga penonton Kanta 744, sejak 12.30 malam hingga 5 petang tadi, jumlah trafik yang telah melalui KLK dianggarkan lebih 138,000, manakala bagi LPT1 dianggarkan lebih 65,000 dan jumlah ini dijangka akan terus meningkat memandangkan ramai yang pulang untuk kembali ke Kuala Lumpur pada malam ini. Justru Lembaga Lebuh Raya Malaysia menyarankan pengguna agar mematuhi jadual cadangan waktu pergerakan yang telah dikeluarkan oleh syarikat konsesi tol yang anda bakal lalui untuk pulang ke Kuala Lumpur pada malam ini. Baik, dia saya kira demikian perkembangan langsung dari Plaza Tol Gombak ini. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Wani. Baik, dua laluan pintar di Lebuh Raya Utara Selatan akan diaktifkan sebagai langkah mengatasi kesesakan berikutan pergerakan kenderaan kembali ke ibu kota selepas cuti umum Aidilfitri yang melibatkan kilometer 259 persimpangan Port Dickson hingga kilometer 263 persimpangan Seremban arah utara dan kilometer 19 persimpangan Senai hingga kilometer 27 persimpangan Kulai arah utara. Laluan pintar itu bertujuan mengoptimumkan penggunaan semua laluan termasuk membuka ruang paling kiri sebagai laluan sementara untuk menambah kapasiti lorong dan melancarkan aliran trafik. Polis memberi tumpuan di beberapa lokasi bagi memastikan kelancaran perjalanan pulang orang ramai ke Lembah Kelang yang melibatkan Lebuh Raya, Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran. Kereta peronda, unit rondaan bermotosikal dan unit drone turut digerakkan bagi memastikan aliran trafik lancar dan terkawal. Pemandu bas ekspres yang terlibat dalam kemalangan maut di kilometer 21.8 Jalan Kuala Terengganu Kota Baru Jumaat lalu meninggal dunia semalam. Bangsa Nik Nordin Jusof, 51 tahun yang berasal dari Kota Baru, Kelantan, meninggal dunia ketika dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ Kuala Terengganu. Di Kedah, seorang remaja maut apabila motosikal ditunggangnya merempuh kenderaan rosak di Lebuh Raya Utara Selatan. Bangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di beberapa bahagian badan. Kes disiasat menurut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 21 buah rumah terjejas selepas angin kencang dan ribut melanda Perlis semalam. Kemusnahan akibat bumbung diterbangkan angin dan struktur runtuh. Ia melibatkan 14 kawasan dan anggaran sebenar kerugian belum diketahui. Sementara itu, 4 keluarga di Changlun, Kedah kerugian RM6,000 selepas rumah mereka rosak dilanda ribut. Angin kencang dan hujan lebat hampir 30 minit menerbangkan atap dan merosakkan 3 bilik di bahagian atas rumah. Kejadian turut menyebabkan bekalan elektrik terputus dan banyak pokok dilapor tumbang. Kerajaan Negeri Kedah didesak menyegerakan pembinaan loji mini bagi mengatasi krisis bekalan air bersih di kawasan Parlimen Kuala Kedah. Penduduk mendakwa kawasan tersebut antara paling teruk terjejas kerana melibatkan kira-kira 35,000 akaun pengguna. Pembinaan loji mini berkenaan yang diutarakan sejak 3 tahun lalu sebagai pelan jangka masa pendek penyelesaian masalah. Bagaimanapun belum dilaksana sehingga kini. Susulan cuaca panas, Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu sedang memantau kawasan hutan di negeri itu yang berisiko terbakar. Ia susulan 5 hektar hutan di Marang berdekatan Setiu yang terbakar hari ini berjaya dipadamkan. Kuala Terengganu merupakan antara 7 kawasan diramal mengalami cuaca panas tahap 1. Di Negeri Sembilan, orang ramai dinasihat mengehadkan masa berada di luar bangunan berikutan cuaca panas dan berjerebu. Jabatan Kesihatan Negeri turut menyarankan agar pemakaian pelitup muka diamalkan ketika berada di kawasan kualiti udara tidak sihat. Penggunaan pelindung diri seperti payung dan topi juga digalakkan untuk elak terdedah secara langsung kepada cuaca panas. Pihak berkuasa Bekalan Air Sarawak pula mengaktifkan pelan tindakan mengurangkan kesan musim kemarau yang dijangka berlaku Ogos ini. Ketua Masyarakat dan orang ramai dinasihatkan melaporkan segera tekanan air rendah atau gangguan bekalan air. Lori tangki air juga siap dihantar ke kawasan terlibat sekiranya cuaca kering berterusan.
Jalan Petaling, Jalan Cokit dan Jalan Kenanga menjadi lokasi panas penyimpanan dan penjualan barangan tiruan di Ibu Negara. Risikan KPDN Kuala Lumpur mendapati lokasi menjadi sasaran utama sindiket berikutan sudah dikenal pasti dan juga barangan tiruan dalam kalangan rakyat tempatan dan pelancong asing. Bekalan barangan basah di Pasar Cokit Ibu Negara mencukupi. Harga ditawarkan juga mengikut skim harga maksimum sempena perayaan. Pembeli ditemui mengakui berlaku sedikit kenaikan harga namun ia tidak ketara. $420 orang terbunuh manakala 3,700 orang cedera sejak peperangan tercetus di Sudan. Konflik terus memburuk selepas bekalan perubatan tambahan gagal disalur berikutan penggantungan operasi lapangan terbang di negara itu. Malah banyak negara mula memindahkan rakyat masing-masing berikutan ketegangan semakin memuncak. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador disahkan positif COVID-19. Ini merupakan kali ketiga dia dijangkiti wabak itu. López Obrador berkata simptom dialami ringan berbanding sebelum ini dan mengambil rehat dari tugasan rasmi selama beberapa hari. Bimbang konflik makin meruncing, Spanyol bertindak memindahkan kaki tangan diplomatiknya keluar dari Sudan. Menteri Luarnya Jose Manuel Alvarez sekali lagi menggesa genjatan senjata dan dialog diadakan bagi menyelesaikan konflik. Selain Spanyol, beberapa negara antaranya Itali, Jordan dan United Kingdom turut memindah keluar warga masing-masing dari negara itu. Australia mengutamakan pembangunan dan pemilikan senjata serangan ketepatan jarak jauh dalam semakan pertahanan negara itu. Semakan dan robakan semula berkenaan adalah terbesar pernah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua. Perdana Menterinya Anthony Albanese, pelaburan itu dibuat bagi memastikan negara itu lebih selamat dan stabil. Bekas Presiden Peru Alejandro Toledo diarah menjadi tahanan pra-perbicaraan selama 18 bulan. Beliau dituduh terima rasuah $35 juta daripada sebuah syarikat sebagai pertukaran projek pembinaan lebuh raya. Dakwaan tersebut bagaimanapun dinafikan Toledo. Di Kenya, 26 lagi mayat disyaki ahli kumpulan kultus ditemukan di timur negara itu. Ini menjadikan jumlah mayat yang dikaitkan dengan sebuah kumpulan ajaran sesat meningkat kepada 47 orang. Media tempatan sebelum ini melaporkan polis telah menahan ketua gereja yang mengarahkan pengikutnya berlapar sehingga mati. Turki mendedahkan rizab gas asli bernilai $1 bilion ditemukan di kawasan Gunung Gabar, Tenggara wilayah Sirnak. Presidennya Recep Tayyip Erdogan berkata ia antara 10 penemuan penting sepanjang 2022. Pada Disember tahun lalu, Turki juga menemukan 150 juta tong rizab minyak bernilai $12 bilion. Isu perang Ukraine dan rayuan Presiden Volodymyr Zelensky agar bekalan senjata menentang Rusia ditambah akan dibincang pada sidang khas Menteri-Menteri Luar Kesatuan Eropah EU. Menteri Luar Ukraine Dmytro Kuleba juga dijangka berucap menerusi sidang video pada persidangan tersebut. Sementara itu, Rusia kekal dengan pendirian operasi khas ketenteraan terhadap Ukraine Februari tahun lalu dan ia adalah misi perlindungan keselamatan. Malaysia diunjur terus mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang baik tahun ini. Permintaan domestik sektor perkhidmatan akan menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan berkenaan. Pemulihan dalam rantaian bekalan dan kos pembinaan yang mereda dijangka turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Syarikat minyak dan gas negara Petronas optimis mampu mencapai aspirasi pelepasan karbon sifar bersih 2050. Bagi merealisasikannya, beberapa cabaran terpaksa dihadapi, antaranya penyelarasan polisi mengambil kira komitmen kelestarian berbeza mengikut negara. Selain itu, 20% daripada keseluruhan perbelanjaan modal tahunan diperuntukkan menyokong aspirasi tersebut. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menyambut baik pelarasan kadar gaji dan upah bagi kontrak perkhidmatan kerajaan. Ia disifatkan manifestasi kerajaan madani yang mengutamakan kebajikan pekerja bawahan. Justru mekanisme pembayaran pelarasan tersebut perlu diwujudkan sebagai panduan pekerja dan kontraktor setiap kali perintah gaji minimum baharu diumumkan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan To dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia Madani.